Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya Yoi Khairudin Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obes jadi obses. Okey, kali ni saya ada satu topik yang sepatutnya lama saya nak buat topik ni, tapi Yosek ada je benda topik lain nak buat kan. Ada je benda lain nak buat. Bila saya nak buat topik ni, saya buat benda lain. Bila saya nak topik ni, ada benda topik lain lagi yang muncul. Kadang-kadang orang tanya. Hari ni pula topik ni sebenarnya dah banyak kali orang tanya, tapi saya pun dah banyak kali jawab dah pasal topik ni. Dekat grup Mojo, dekat YouTube ada orang hantar personal message pada saya. Banyak saya jawab pasal persoalan ni. Pasal kolesterol. Baru ni pula ada dua orang kawan ni. Seorang tu dari Pulau Pinang, Batu Kawan. Dan seorang lagi daripada Kuala Krai. Ni hebat orang Kuala Krai. Saya seronok dapat mesej pada orang Kuala Krai ni. Orang yang hebat orang Kuala Krai ni. Orang memang orang yang hebat lah. Saya pernah pergi Kuala Krai masa bisi banjir dulu. Hebat dugaan pada dia orang tu. Maknanya orang-orang yang hebat aja dekat Kuala Krai ni. Hebat dugaan dia orang. Jadi dia orang ni mesti orang-orang yang hebat. Dua-dua sahabat kita ni hantar mesej pada saya dengan dia orang punya keputusan ujian darah. Dia orang buat ujian darah. Ada yang kawan kita daripada Pulau Pinang tu, dia ada mesej saya dalam 2 minggu lepas lah, bila saya cakap-cakap dengan dia pasal macam mana kita nak buat kalau kita nak buat penilaian yang baik, kita kenalah buat ujian darah tu, dapatkan bacaan darah tu supaya kita bolehlah dapat gambaran kat mana situasi kita tu. Jadi dia buat ujian tu, dia buat semua menyeluruh punya ujian. Syukur Alhamdulillah. Sebenarnya bila dah dapat ujian tu, dia dapat tengoklah bacaan dia tu taklah seteruk yang dia sangka. Jadi sebelum ni dia cuma orang ni cakap, orang tu cakap, dia dengar macam tu. Yang sahabat kita pada Kuala Krai tu pula, yalah dia duk kata bacaan kolesterol dia tinggilah. Jadi dia nak cuba buat apa yang saya boleh cadangkan. Jadi saya cakap dengan dia, buat satu ujian, nanti kita cuba supaya kita boleh tahu. Tapi saya ulang-ulang kali cakap lah dalam macam mana saya jawab dengan dia orang dalam personal message ke, dengan orang raya lain tanya saya dekat web ke, dekat personal ke, dekat YouTube ke, jawapan saya tetap sama. Kolesterol bukan masalah yang paling besar sekali. Bukan masalah dia paling besar sekali. Kolesterol ni tak terlalu membahaya, kerana kalau kolesterol ni sebenarnya dihasilkan oleh badan kita sendiri. Kalau kolesterol tu berbahaya, badan kita tak akan hasilkan. Sedangkan saya dah beritahu berulang kali dah, kita punya badan ni, dia sedaya upaya akan cuba pertahankan badan kita, selamatkan badan kita daripada ancaman-ancaman, segala ancaman. Insulin tu nak masukkan gula pun dia tak nak bagi. Macam bayangkan pasal dia kata bahaya. Takkan dia nak buat kolesterol, nak membahayakan diri dia sendiri? Tak ada, tak mungkin. Kita cuma kolesterol yang kita makan cuma 25% saja daripada kolesterol yang ada dalam badan kita. 75% lagi kolesterol daripada dalam badan kita ni, yang ada dalam badan kita ni, dihasilkan oleh badan kita sendiri. Jadi bila perbezaan dia ialah, kalau kita makan banyak kolesterol, badan kita akan hasilkan sedikit. Tapi kalau kita makan kurang kolesterol, badan kita akan hasilkan banyak untuk cukupkan keperluan kolesterol dia satu hari. Macam ada beberapa bahagian badan kita yang memerlukan kolesterol. Otak kita memerlukan kolesterol. Ada hormon-hormon kita memerlukan kolesterol. Hormon kita, contohnya untuk hormon orang lelaki, orang perempuan, testosteron, kita punya hormon macam orang lelaki dia ada testosteron, orang perempuan dia ada estrogen. Semua perlukan kolesterol. Kulit kita perlukan kolesterol. Badan kita ni sebenarnya, contohnya salah satu contoh vitamin D. Vitamin D juga diperlukan kolesterol. Sebab kolesterol tu, vitamin D ni, contohlah vitamin D, sumber terbaik dia ialah matahari. Cara dia diproses jadi vitamin dalam badan ialah melalui kulit kita. Melalui kolesterol yang disalurkan daripada kulit ni akan dikonvertkan menjadi vitamin D tu untuk dalam badan kita tu. Penting, sangat penting. Nampak tak? Kulit kita perlukan kolesterol. Dan kolesterol ni sangat penting untuk badan-badan kita, untuk keperluan-keperluan kita punya anti penuaan, antioksidan. Sangat penting kolesterol ni. Tapi kenapa dikatakan bahaya? Ini sebab satu masa dulu bila zaman
teknologi perubatan ni tak macam sekarang. Zaman dulu diorang cuma boleh buat, satu masa dulu kita cuma kemampuan kita terhad lah. Jadi mungkin diorang banyak bila dia buat kajian lebih pada ambil collection data. Macam saya buat collection data itu pasal kemampuan yang saya ada lah. Orang ada teknologi, dia ada boleh buat macam-macam data dengan peralatan kan. Yang kita tak ada peralatan, kita masih guna cek teknologi lama lah. Collect data. Satu masa dulu diorang buat jurnal perubatan ni pun berdasarkan pada collection data ni, kumpulan data ni, dikumpul data. Satu dunia punya data. Jadi bila dia kata okey, orang kena sakit jantung, apa penyakit dia, apa dia ada masalah, oh dia ada kencing manis, dia ada darah tinggi, dia ada kolesterol tinggi, oh bila ada kolesterol tinggi banyak orang sakit jantung. Terus dia buat satu rumusan satu masa dulu, orang yang mana kena sakit jantung ni dia ada persamaan yang sama, kolesterol dia tinggi. Itu je. Dia kira, jadi satu masa dulu dia akan cakap, oh ni kolesterol tinggi ni ialah penyebab sakit jantung utama, pembunuh utama sebagai penyebab sakit jantung. Tapi sekarang ni diorang dah jelas-jelas Kesatuan Perubatan dekat Amerika pun tahun 2018 dah keluarkan kenyataan yang kolesterol ni sebenarnya tak ada kena-mengena dengan serangan jantung. Tak ada kena-mengena dengan serangan jantung secara terus-menerus, tak ada. Sebagai penyumbang mungkin, tapi bukanlah penyebab utama serangan jantung. Bukan. Jadi sekarang ni kalau kita tahulah, kalau kita tengok pula, baca pula, salah satu obat yang untuk kolesterol ni, nama dia Lipitor. Dikatakan salah satu obat yang paling menguntungkan dalam dunia ni. Bayangkan. Jadi ini sebenarnya macam biasalah, satu perniagaan. Ada pernah sampai berlaku satu krisis di awal tahun 2000 dulu. Ada satu sekumpulan doktor yang osik nak turunkan tahap kolesterol ni berapa tinggi, sampai 200 cc sampai 150 cc. Tapi bila disiasat rupanya doktor-doktor ni, diorang ni ada kepentingan, diorang ni ada pelaburan dalam ubat company, syarikat-syarikat yang buat obat kolesterol ni. Obat kolesterol ni, masalah dia ada banyak kesan sampingan sebab dia salah satu fungsi dia ialah mencairkan darah. Jadi cara dia mencairkan darah tu kadang-kadang agak agresif, mana dia akan memberi kesan kepada badan kita. Kalau tanya saya, kita boleh gunakan sumber pemakanan lah. Bawang putih, halia, semua yang baik-baik untuk mencairkan darah, kita boleh gunakan juga. Tak perlu kita gunakan ubatan tu. Ubatan yang boleh memberi kesan jangka panjang kepada badan kita. Itu yang kita takut. Jadi sebenarnya, saya tak tahulah, tapi mungkin saya tak pernah buat video ni lagi. Harap-harap lepas saya buat video ni, mungkin ramai akan dapat kefahaman ni dengan lebih jelas, and mungkin dia tak adalah terlampau takut sangat akan kolesterol ni. Jangan takut, kolesterol ni badan kita buat kolesterol. Jangan takut. Jangan terlalu takut. Bacaan kolesterol tu tinggi. Tengok kolesterol tak macam insulin. Insulin menyebabkan kencing manis, menyebabkan darah tinggi, menyebabkan serangan jantung. Tapi bila kita ada insulin yang terlampau tinggi, kita ada rintangan insulin, kita ada kesan sampingan. Orang sampai kena potong kaki, orang sampai kena buah pinggang gagal, orang sampai mata buta. Tapi kolesterol tinggi, dia cakap awak kemungkinan akan kena serangan jantung. Itu saja. Daripada dia kata kalau orang yang tak makan ubat kolesterol, 2 orang daripada 100 orang akan kena serangan jantung kalau tak makan ubat kolesterol. Tapi kalau makan ubat kolesterol, 1 orang daripada 100 orang mungkin akan kena serangan jantung. Maknanya turun 50%. Turun 100%. 2 jadi 1. Turun 100% risiko. Tapi kenaikan orang tu pula cuma naik 1%. Daripada 2 orang jadi 1 orang. Daripada 1 orang jadi 2 orang. 1% je. Tapi dia tunjukkan kenaikan, naik daripada 200% punya risiko, daripada 100%, daripada 2 orang yang boleh kena sakit jantung ni, bila makan ubat ni cuma 1 orang aja yang akan kena sakit jantung. Tak pernah sabar sebenarnya, tak pernah sabar. Jadi fikirkanlah ini tapi saya tak boleh halang lah siapa-siapa. Saya tengok sendiri, ada kawan saya pernah bawa isteri dia operation dulu, satu masa dulu pergi buat operation kolesterol sampai 14,000. Tanya pasal doktor tu cakap, ni kalau dibiarkan nanti jantung dia nanti satu hari sumbat. Saya pun tak faham lah dia cerita pasal kolesterol lah. Masa tu lah, lama dululah. Masa tu saya pun tak adalah faham sangat pasal perubatan ni kan. Tapi zaman teknologi ni syukur Alhamdulillah. Siapa yang rajin
boleh belajar tu, kita boleh dapat ilmu kedoktoran tu pun kita boleh belajarlah, tak adalah pengiktirafan macam saya tetap bukan seorang doktor. Saya boleh belajar, saya boleh tahu, ambil pengetahuan ni untuk bantu diri saya. Itu yang saya cuba buat, saya buktikan, saya tunjukkan apa yang saya boleh praktikkan dalam kehidupan saya, dan sekarang ni saya kongsikan. Itu saja. Jadi ini yang saya nak cuba beritahu, tolonglah jangan terlampau risau sangat pasal kolesterol ni. Ramai sangat yang, terutama bila buat keto diet, dia kata bacaan kolesterol dia tinggi. Dia ada rasa sakit kepala ke? Dia ada rasa nak pingsan ke? Dia ada rasa berdenyut-denyut dekat mana-mana ke? Tak, kolesterol bukan penyebab tu semua. Kolesterol cuma digunakan sebagai penanda satu masa dulu. Itulah punca sakit jantung. Itu je dia orang cakap. Tapi sekarang dia orang pun dah kembali akan berkata kepada jurnal perubatan dan mengatakan yang kolesterol bukan punca utama penyakit jantung. Jadi ada banyak sebab lain lagi. Bagi saya kalau tanya saya akan cakap balik pada gula jugalah. Balik pada karbo yang tinggi. Karbo-karbo ni yang menyebabkan arteri kita menjadi keras. Sebab menyumbatkan kita banyak menyimpan benda-benda. Gula-gula simpanan ni banyak masalah. Banyak tempat badan kita tak boleh pergi. Jadi saya harap ini dapat bagi dapat sikit penerangan lah, supaya janganlah terlampau risaukan sangat pasal kolesterol ni. Ya betul, mungkin kalau terlampau banyak berbahaya, tapi kurang kolesterol pun ada banyak masalah juga. Badan kita akan jadi masalah juga. Kalau tak percaya, kalau kita boleh keluarkan kolesterol daripada badan kita, kita akan mati. Sebab badan kita perlukan kolesterol. Bukannya suka-suka, tak. Badan kita buat kolesterol. Ini yang zaman teknologi sekarang dia orang tahu benda-benda ni. Dulu dia orang tak tahu. Dia orang cuma tahu kolesterol tinggi, kolesterol rendah, kolesterol baik, kolesterol jahat. Tak ada such thing lah actually, kolesterol baik, kolesterol jahat. Kolesterol tu dihasilkan oleh badan kita. Cuma kita kena pastikan kita cukup kolesterol tu boleh masuk dan keluar. Kita ada cara keluarkan dia. Cara pemakanan kita, perpeluhan kita, kita bersenam, beraktiviti akan bantu kita. Ini semua bantu kita. And jus tiga bahan saya tu, jus detox 3 bahan saya tu, salah satu bahan yang baik digunakan untuk bantu kita lawaskan kita punya kolesterol tu. Merawat hati berlemak kita tu, kolesterol ni semua hati kita akan produce juga kolesterol ni untuk producekan bile tu untuk bersihkan dalaman badan kita. Dia perlukan kolesterol juga. Jadi semoga dapat bagi satu pandangan yang berbeza lah mengenai kolesterol ni. Cuba tengok. Jangan terlampau risau pasal kolesterol ni. Jangan takut. Dia bukan macam kencing manis lah. Kalau kencing manis kita terlampau tinggi gula kita tu sampai nak kena potong kaki, darah tinggi, mata tak nampak. Itu dia. Kolesterol dia tak buat macam tu. Sakit jantung, ada orang yang tak ada kolesterol tinggi pun sakit jantung juga. Okey? Jadi inilah yang saya nak sampaikan kali ni. Harap semua dapat sikit manfaat lah daripada apa yang saya sampaikan ni, supaya pandangan kita pada kolesterol tu akan sikit berbeza. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Jom.